Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 5. Sebelum tu, mari saya memperkenalkan ahli Kumpulan 5. Yang pertama, Abdul Rashid bin Abu Bakar. Yang kedua, Muhammad Daniel Hakimi bin Muhammad Noor. Yang ketiga, Akmal Zaimah binti Mazlan. Keempat, Mazatul Akmal binti Munsari. Dan yang terakhir, saya sendiri, Nurul Naziha binti Ahmadan. Jom kita mempelajari tajuk istihsan. Sebelum tu, apa itu istihsan? Istihsan dari segi bahasa berasal daripada perkataan hasan, iaitu baik. Dari segi syarak, pelbagai pendapat berkaitan dengan maksud istihsan. Antaranya Imam Malik, iaitu beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Selain itu, Al-Faqih Al-Halwani Al-Hanafi berpendapat istihsan iaitu meninggalkan kias kerana satu dalil yang lebih kuat darinya daripada Al-Quran, Sunnah atau Ijma'. Majoriti ulama' mengguna pakai istihsan kecuali Imam Syafi'i kerana berpendapat istihsan hanya untuk berseronok dan mengikut hawa nafsu. Baiklah, saya akan meneruskan pula pada bahagian dalil berkenaan dengan istihsan. Yang pertama, dalil yang menerima istihsan iaitu berdasarkan surah Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahawa keharusan dalam menerima istihsan dalam semua keadaan termasuklah di dalam sumber hukum Islam. Ayat ini juga menyatakan bahawa orang-orang yang berakal akan berusaha memilih apa yang terbaik di dalam hukum Islam. Seterusnya, dalil yang menolak istihsan berdasarkan Imam Asy-Syafi'i di dalam penafsiran beliau di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, perkataan Sudan yang membawa maksud tidak dilarang dan tidak disuruh. Maka sesiapa sahaja yang mengemukakan hujah atau fatwa yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka mereka mengharuskan perkara tersebut ke atas diri mereka. Ini adalah berlawanan dengan ayat tersebut. Seterusnya, bahagian istihsan. Yang pertama, istihsan dengan nas yang bermaksud berpindah daripada hukum asal yang telah ditetapkan pada satu masalah kerana terdapat nas yang menghendakinya. Contohnya, jual beli secara tempahan bai'us salam. Pada asalnya, jual beli ini diharamkan kerana barang tersebut tidak ada di tangan penjualnya. Akan tetapi, menurut istihsan, jual beli tersebut dibolehkan asalkan tempoh dan sukatan mestilah diketahui. Kedua, istihsan dengan ijma' yang bermaksud suatu peralihan hukum pada satu masalah yang telah menjadi kaedah umum kepada hukum yang diistimbat. Contohnya, masalah penggunaan bilik air awam yang dikenakan bayaran akan tetapi tidak ditentukan kadar penggunaan air dan masa berada di dalamnya. Ketiga, istihsan dengan darurat yang bermaksud berpindah daripada hukum asal yang telah ditetapkan kerana terdapat darurat yang menghendakinya. Contohnya, membersih perigi ataupun kolam yang bernajis. Seterusnya, istihsan dengan sunnah. Ia terjadi apabila terdapat hadis di dalam masalah yang mengenai satu hukum yang bertentangan dengan nas syarak yang bersifat umum. Contohnya puasa. Mengikut syarak bermaksud menahan diri daripada makan dan minum bermula terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Takrim membuktikan bahawa sekiranya perbuatan makan dan minum itu berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka ia terbatal. Sifat istihsan, ia bertentangan bahawa sekiranya kita makan secara tidak sengaja, maka puasa itu tidak akan terbatal. Seterusnya, istihsan dengan uruf. Istihsan dengan uruf ialah mengutamakan hukum berdasarkan uruf yang meninggalkan kias. Uruf yang digunakan disebab beramal dengan kias menghasilkan mudarat yang besar. Contohnya, masalah pinjaman barang. Seseorang yang meminjam barang hendaklah mengulang barang yang dipinjam seterusnya ke tangan pemiliknya. Sekiranya berlaku kerosakan, maka peminjam hendaklah membuat ganti rugi sebelum menghantar kepada pemiliknya. Baik, selanjutnya saya ingin berkongsi contoh situasi dalam istihsan. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai kisah yang dirakam bersumberkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Saya ingin ambil beberapa kisah yang terdapat, antaranya bersumberkan Al-Quran berkaitan dengan wasiat. Wasiat ini adalah menyerahkan sesuatu amanah daripada seseorang kepada orang selayaknya selepas terjadinya kematian. Berdasarkan Qiyas, pada awalnya wasiat ini tidak dibenarkan kerana ia menyebabkan kehilangan pemilik harta tersebut. Tetapi setelah itu ia dibolehkan kerana ia dianggap sebagai suatu amal soleh. Sebagai contoh, seseorang itu dia berwasiat apabila dia sudah tiada, dia hendak mengagihkan hartanya kepada badan kebajikan untuk dijadikan sebagai amal jariah beliau tersebut. Selain itu,
istihsan dengan sunnah. Sebagai contoh, puasa. Seperti yang kita tahu bahawa puasa yakni menahan diri dan berbuat perkara-perkara yang dilarang seperti makan, minum, berjimat bagi nak kahwin atau seumpamanya. Dari terbit fajar yakni subuh sehingga terbenamnya matahari yakni pada waktu maghrib. Menurut kias, perbuatan makan dan minum tidak sengaja itu tetap membatalkan puasa kerana ia menyalahi takrif puasa. Namun, menurut istihsan pula, perbuatan tidak sengaja atau terlupa tetap tidak membatalkan puasa kerana berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang terlupa atau tidak sengaja sedangkan ia puasa lalu ia makan, maka ia perlu menyempurnakan puasanya tersebut kerana sesungguhnya Allah telah memberi ia makan dan minum. Kesimpulannya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sahabat-sahabat bukanlah beristihsan tanpa menggunakan dalil-dalil, tapi mereka tidak menerangkan dalil-dalil yang mereka maksudkan dan apa yang mereka kehendaki dengan pendapat itu. Imam Syafi'i pula mengharamkan segala yang bertentangan dengan nas. Sekian, terima kasih.